Saudara, penyakit-penyakit yang berkaitan dengan sindrom kurang daya tahan penyakit atau AIDS masih belum ditemui penawarnya sehingga kini. Manakala HIV yang merupakan virus dari kumpulan retrovirus menghasilkan jangkitan sepanjang hayat pada pesakitnya. Individu yang disahkan mengidap AIDS atau HIV pasti melalui saat yang paling sukar dalam hidup mereka. Wartawan Rozaihan Abdul Rahim merungkai trauma pengidap AIDS. Penghidap AIDS, perkara utama yang paling ditakuti pastinya menghadapi kematian, takut mati dalam keadaan berseorangan dan tidak dipedulikan serta mati dalam keadaan yang menyakitkan. Pesakit tidak akan mampu berdepan dengan kejutan berita yang diterima daripada doktor jika tidak membuat persediaan psikologi yang sebaiknya. Paling membimbangkan, mereka akan hilang kawalan dalam kehidupan peribadi, hilang keyakinan diri dan terpaksa bergantung kepada orang lain. Pelbagai usaha telah dilaksanakan oleh pihak berwajib bagi menangani dari merebaknya penyakit ini. Namun, kes jangkitan penyakit maut ini terus meningkat dari semasa ke semasa. Di manakah silapnya? Siapa yang harus dipertanggungjawabkan? Sindrom kurang daya tahan penyakit AIDS merupakan gejala pelbagai penyakit kronik yang bukan saja membimbangkan masyarakat, malah negara. Apa tidaknya, AIDS yang disebabkan sejenis virus yang disebut HIV, iaitu Human Immunodeficiency Virus. AIDS juga didefinisikan sebagai satu tahap apabila sistem ketahanan badan menjadi sangat lemah akibat diserang virus ini sehingga merosakkan sel-sel di dalam badan. Virus pembunuh ini mula ditemui di Afrika pada tahun 1981. Di negara kita, ianya mula dikesan sekitar tahun 1986. Virus ini secara perlahan-lahan mereputkan sistem kekebalan tubuh dan dalam tempoh 5 hingga 10 tahun, penghidapnya akan mengalami pelbagai gejala penyakit yang boleh membawa maut. Ia berjangkit melalui perhubungan seks rambang, perkongsian jarum suntikan dan pemindahan darah. Mereka yang dijangkiti HIV positif dikatakan pesakit AIDS. Bukan saja pekerja seks, kalau kita tengok siapa-siapa yang menangani pekerja seks juga, dan juga sekarang kita tengok ada di kalangan masyarakat golongan profesional juga yang mungkin terjebak dalam aktiviti pergaulan seks bebas yang juga berisiko tinggi untuk dijangkiti HIV. Sehingga kini masih belum ada sebarang ubat atau penawar kepada penyakit kronik ini. Keadaan ini amat membimbangkan semua pihak kerana wabak ini masih terus menghantui masyarakat, terutama penghidapnya. Statistik yang diperolehi dari Kementerian Kesihatan Malaysia menunjukkan bahawa terdapat seramai 82,704 orang pembawa HIV dan 14,133 penghidap AIDS direkodkan sehingga Jun 2008. Sehingga kini seramai 10,783 penghidap telah meninggal dunia dan kira-kira 72% daripada mereka adalah orang Islam. Isu HIV dan AIDS lenyap seketika tatkala beberapa isu hangat mendominasi dada-dada akhbar. Namun isu AIDS dan HIV kembali hangat diperkatakan. Ia mula menjadi bahan utama di dada akhbar apabila ada pihak mewajibkan kesemua pasangan beragama Islam yang bakal berkahwin melakukan ujian saringan HIV terlebih dahulu. Pada Disember lalu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak mengumumkan langkah kerajaan agar mewajibkan kesemua bakal pengantin beragama Islam menjalani ujian saringan HIV yang akan berkuat kuasa tahun ini. Sebelum ini, hanya beberapa negeri sahaja yang melaksanakan ujian tersebut. Antaranya Selangor, Negeri Sembilan, Johor, Sarawak dan Kelantan. Sebagai contoh, Johor merupakan negeri pertama melaksanakan langkah tersebut, iaitu pada tahun 2001. Tidak setakat itu sahaja, bakal pengantin bukan beragama Islam turut dipaksa menjalaninya. Baru-baru ini ada pihak yang mencadangkan supaya ujian saringan diwajibkan ke atas kesemua bakal pengantin, tidak kira agama.
Tidak cukup dengan itu, ada juga yang mencadangkan agar pengidap penyakit kronik ini dikuarantin. Bunyinya agak keterlaluan dan mungkin ada yang tidak bersetuju. Ini kerana belum ada bukti yang mengesahkan bahawa penyakit ini merebak melalui sentuhan semata-mata. Saranan tersebut mendapat pelbagai reaksi berbeza daripada pelbagai pihak. Ada yang bersetuju dan tidak kurang juga yang membantah. Ramai yang bertanya mengapa perlu dilakukan secara mandatori atau lebih tepat lagi diwajibkan menjalaninya. Tidakkah ianya lebih wajar jika dilakukan secara sukarela?